Dengan perang Israel-Hamas kini terus memuncak, Singapura mengambil langkah memperhebat rondaan dan langkah keselamatan di lokasi-lokasi berisiko tinggi. Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam yang mendedahkan demikian menekankan tiada ruang untuk ekstremisme di negara ini. Beliau yang juga Menteri Undang-Undang menambah Singapura tidak boleh membiarkan peristiwa seumpama itu menjejas perpaduan sosial di sini. We must in Singapore maintain our racial and religious peace. We have to stay vigilant. Terrorist groups will exploit such conflicts. They have already issued calls for followers to join in a wider jihad against Israel. There have also been reports of anti-Semitic attacks, incidents overseas. Our position has been made very clear over the years. We act against anyone who promotes or espouses extremism and violence. Encik Shanmugam menarik perhatian bahawa dari segi aspek persefahaman dan keharmonian kaum, Singapura berada dalam kedudukan yang agak baik kerana adanya perbincangan yang terbuka dan rakyat saling menghormati. Namun beliau menekankan betapa pentingnya ini dilindungi kerana ia sesuatu yang mungkin diambil mudah oleh ramai. Our religious leaders, our people are very different compared with many other countries. And it's due to a combination of factors. Legal framework we have, government policies, our religious and community leaders understanding what is important for Singapore, working together. So what we have built over the years and what we now have is precious and extremely remarkable. Sementara itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengutuskan ucapan takziah mendalam kepada pemerintah dan rakyat Israel ekoran serangan yang dilancarkan kumpulan Hamas pada minggu lalu. PM Lee berkata Singapura mengutuk keras serangan itu serta pembunuhan dan penculikan orang awam yang tidak bersalah. Dalam suratnya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, PM Lee berkata serangan pengganas itu tidak boleh diterima dengan alasan apa sekalipun. Beliau melahirkan rasa sedih dengan kehilangan jiwa warga Israel secara tragik itu dan berharap mereka yang cedera akan cepat sembuh. PM Lee yakin bahawa Israel akan kekal teguh dan bersatu demi mengatasi cabaran-cabaran sukar di hadapannya. Surat itu turut dimuat naik ke laman Facebook Kedutaan Israel di Singapura. Salinan surat itu diperolehi dari pejabat Perdana Menteri. Saudara, hampir 30% warga emas Singapura dalam usia 50-an dan awal 60-an tahun tidak mempunyai rancangan persaraan. Demikian menurut satu kajian baharu oleh Pusat Bagi Kajian Penuaan Berjaya atau RUSA. Tinjauan itu juga menunjukkan bahawa warga emas berusia 74 tahun ke atas lebih berkemungkinan hidup sendiri. Ini boleh membawa kepada lebih banyak perasaan terpencil. Pusat tersebut menyatakan kurangnya persediaan kewangan bagi warga emas cukup memprihatinkan. Imagine, I live till I'm 85. So therefore, if I retire at 65, that's 20 years, how much I need per year, and then I save accordingly. But then by the time I'm 70, I realize that I'm not about to die off anytime. And then meanwhile, there's inflation. And that little pot of nest, the savings retirement that I have is dwindling by the day. And by the time I'm in my 70s and 80s, I may not be able to draw in an income to supplement the gaps. Right? So this is a real problem for us. Bagi menangani isu-isu berkaitan penuaan ini, pusat kajian itu menyarankan agar beberapa dasar dilaksanakan. Ini termasuklah menyepadukan golongan tersebut dengan masyarakat agar mereka ada lebih banyak pendampingan sosial. Perumahan-perumahan awam juga boleh dipastikan agar menyokong kegiatan-kegiatan yang membina hubungan. Bagi golongan sedemikian yang mahu bekerja pula, dasar-dasar negara harus menggalak aturan kerja sambilan atau kerja fleksibel bagi mereka. Selain itu, kajian tersebut juga menyatakan perlunya mendidik mengenai persiapan persaraan agar tahu bagaimana menguruskan kewangan melangkaui insurans tradisional. We are not endowed with a vast expanse of nature that encourages outdoor activities. We are quite a bit of a concrete jungle. The pace of life is fast and stressful. It means we recognize
that we do not have a tradition of healthy lifestyle or culture of healthy lifestyle. But we nudge people to adopt better health habits through policies, and then over time they evolve into new norms and ways of life. Singapura dan Thailand sedang mempertimbang untuk bekerjasama dalam bidang-bidang seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau. Perkara itu dibincangkan semasa pertemuan antara Perdana Menteri Lee Hsien Loong dengan Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin hari ini. Encik Srettha berada di Singapura atas undangan Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang merupakan lawatan rasminya yang pertama ke negara ini sejak beliau dilantik sebagai Perdana Menteri ke-30 Thailand. Ketibaan Encik Srettha di istana pagi tadi disambut dengan penuh istiadat. Beliau kemudian memeriksa barisan kehormatan diiringi PM Lee. PM Srettha juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Tharman Shanmugaratnam. Ini kali pertama selaku Presiden, Encik Tharman menerima kunjungan tetamu negara asing yang melakukan lawatan rasmi ke Singapura. PM Srettha kemudian menghadiri majlis makan tengah hari di mana PM Lee menyentuh tentang hubungan rapat antara kedua-dua negara. Ini termasuk dalam bidang seperti pertahanan serta ekonomi digital dan ekonomi hijau. Our two countries should also cooperate further in carbon trading to benefit from green growth opportunities while contributing to the global climate agenda. Singapura tambah PM Lee juga mengalu-alukan hasrat Thailand untuk menyertai perjanjian kerjasama ekonomi digital. Beliau berkata ini akan membantu perniagaan-perniagaan Thailand untuk terlibat dalam sama ekonomi digital yang sekaligus akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Looking ahead, Prime Minister Lee and I agreed that Thailand-Singapore relations should be future-oriented and embrace the full potentials of new economic opportunities, such as digital and green economy and sustainability.